Yang baru masuk. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk tajuk yang kelima, iaitu berkaitan dengan matter. Okay. Jirib. Dalam bahasa Melayu, namanya adalah jirib. Okay, ada yang baru masuk. Baik, matter in nature. Okay. So untuk yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan jirim. Okay. Kalau tengok dekat dalam buku teks ni, jirim itu boleh fokuskan kepada dua benda. Matter can be defined as a substance that has mass and occupies space. Okay. So kalau untuk jirim, apakah itu maksudkan dengan jirim? Jirim itu adalah benda yang memenuhi ruang, occupy space, dan juga benda yang mempunyai jisim. Okay. Nah, okey. Buka lagi macam ni. Okey, matter tersebut dia ada dua benda yang kamu kena tahu Jirim, dua benda yang kamu tahu. Sesuatu benda yang mempunyai mass, jisim, dan juga dia memenuhi ruang. Contohnya phone cikgu, contohnya. Phone cikgu ni jirim matter ataupun tidak? Tolong tulis dekat dalam chat. Phone cikgu ni jirim ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat. Ya, okey, betul. Apa dia ni, handset cikgu adalah matter. Sebab apa matter? Sebab dua benda, dia merangkumi dua benda handset cikgu ni. Satu, kalau cikgu timbang dekat atas penimbang, dia ada mass. Contohnya mass dia katakanlah 500 gram contohnya untuk phone cikgu. Okay, so first dia ada mass. Seterusnya, kalau cikgu letakkan dekat bahagian dalam kotak, kotak tu kosong, cikgu letakkan dalam kotak, so bila phone ni dah masuk dalam kotak, maksudnya dia dah memenuhi sedikit ruang di dalam kotak tersebut. So phone ini memenuhi ruang. Kalau dia memenuhi ruang, maksudnya dia adalah jirim ataupun matter. Okay, boleh? Cikgu, gas per meter juga. Ya, gas per meter juga. Macam mana nak tahu gas tersebut meter? Okey, nanti sekejap lagi kita akan belajar. Okey, boleh? Okey, so nanti sekejap lagi kita akan belajar apakah bahan-bahan yang meter, apakah bahan-bahan yang bukan meter. Dan yang paling penting sekarang ni meter dua benda kamu tahu. Satu memenuhi ruang, satu lagi dia mempunyai mass. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya pada kamu mass unit ni apa? Mass unit ni apa? Okey, kg. Okey, mass unit ni kg. Mass dalam bahasa Melayu apa yang kita panggil mass? Tolong tulis dalam chat. Mass dalam bahasa Melayu adalah apa? Jisim. Kalau berat dalam bahasa Inggeris adalah apa? Berat bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris, weight. Dan dalam kelas cikgu dah tunjukkan kepada kamu apa beza antara weight dan juga mass. Tolong tulis kat sini sikit. Weight tu adalah apa? Hasil daripada apa dan juga apa? Kalau weight, berat. Tak apa Ungku, nanti cikgu record nanti kamu tengok balik. Okay, weight, berat, macam mana boleh dapat berat? Gravity. Cikgu dah terang pada kamu sebelum ni, berat macam mana boleh dapat berat? Gravity darat dengan okey, betul. Weight adalah mass darat dengan 10. 10 tersebut adalah gravity. Okey, good. Betul. Tolong tengok kat dalam chat kawan-kawan kamu ni ada bagi jawapan kat dalam chat. Okey. Weight darat dengan 10 ataupun darat dengan 9.8. Okey. Tengok pada soalan mana-mana yang tapi dalam silibus kamu masih lagi belum ni lah. Cuma yang cikgu nak tekankan kat sini apa beza di antara mass dan juga weight. Okey. Mass adalah jisim. Weight adalah berat. Okey. Macam mana beza antara dua-dua cikgu dah terangkan waktu kelas sebelum ini Lama dulu cikgu dah pernah sentuh tentang mass dan juga weight. Okey, baik, seterusnya. So ini semua dalam gambar ni semuanya metal, jirim, dia memenuhi ruang. Kamu nampak kalau tomato ni letak dekat dalam mangkuk ni, dia memenuhi ruang untuk mangkuk ni. Tomato ni dia ada mass, so dia adalah jirim ataupun metal. All living things, including human, plant, and animal, are classified as a metal. Okay. Non-living things such as water, soil, or rock also a metal. So banyak benda dekat dalam bumi ni
yang kita classifykan sebagai matter. Tapi ada juga benda yang bukan matter. Okey, pagi-pagi ni cikgu nak kamu fikir sikit. Dalam buku teks ni tak ada ni. Apa dia ni, classification untuk non-matter. Okay, yang bukan jirim. So tolong fikir sikit. Bagi pagi-pagi ni berfikir sikit. Tolong tulis kat dalam chat agak-agak kamu lah. Apa itu bahan yang bukan jirim, non-matter? Tolong tulis dalam chat. Ingat bahan yang bukan jirim, dia tidak memenuhi ruang, dia tidak mempunyai mass. Okey, apa yang bahan bukan jirim, non-matter? Okey, kita jawab dah. Udara salah. Udara memenuhi ruang. Udara juga dia mempunyai berat, dia mempunyai mass, sorry. Okey, Aida Yasmin. Tengok jawapan dia, api. Dia betul. Api adalah non-matter. Sebab apa? Api dia berproses combustion. Okey, api dia tidak memenuhi ruang dan dia juga untuk mass dia tidak mempunyai mass. Okey, cahaya juga adalah non-matter, ya betul. So, untuk non-matter tolong ingat. Api, cahaya, vacuum, bunyi, ya betul. Ada yang tulis dekat dalam chat tu orang bunyi, okey. Bunyi, sebab apa tak memenuhi ruang? Cikgu cakap sekarang ni. Cikgu cakap kamu dengar sekarang ni, adakah bunyi-bunyi tersebut memenuhi ruang kat dalam telinga kamu? Kalau bunyi ruang dah lama-lama nanti dah sendat sangatlah, bunyi dah tak boleh masuk. Okey. So, bunyi tidak memenuhi ruang, okey, dan juga bunyi tidak mempunyai mass. Okey. So sebab itulah time, ya betul. Masa juga adalah apa dia ni, non-matter. Okey. So, banyaklah apa benda yang kamu listkan kat dalam ni, okey, kebanyakannya adalah non-matter. Ni electricity, ni semua kamu Google kan. Tahu kamu Google semua ni. Okey. Okey, good. Betul. Terus so, itu adalah non-matter. Macam mana nak tahu non-matter ataupun matter? Dua benda ingat. Ada mass, occupy space. Okay. Ada jisim dan juga memenuhi ruang. Baik, seterusnya. To show a non-living and living thing and non-living thing have mass and occupy space. Okay, so dia buat eksperimen ni di mana dia menggunakan level balance. So kita tengok untuk level balance ni kita nak check apa? Tolong tulis dalam chat. Ingat kalau apa dia ni? Matter ada dua, mass dan juga occupy space. So kalau level balance ni yang ada pointer ni, function ni untuk check apa? Antara dua ni, tolong tulis dalam chat. Ni level balance ni. Nak check apa? Bila kita letakkan benda, okey, nak checkkan space, nak checkkan mass. Level balance ni nak checkkan dia punya jisim, nak semak dia punya jisim. So pointer ni akan tengoklah jisim dia berapa. Bila kita letak, makin dia tekan, pointer ni akan makin ke atas. So bacaan dia akan makin meningkat lah. Okay. So soil, water, bean sprout ni dia akan ambil kira mass, okay, dan juga occupy space. Occupy space ni dia dekat di dalam beaker ni lah, dia tengok sama ada occupy space untuk beaker ni ataupun tidak. Okay. So tadi ramai yang tanya cikgu, udara ni mass atau matter ataupun tidak. Okay. So ada eksperimen yang nak mengenal pasti bahawa air ni, udara ni matter ataupun tidak. Okay. So eksperimen menggunakan balon. Okay, balon ya. Balon kamu ikat dekat sebatang rod, wooden rod. Okay. Balon. Dalam balon ada apa? Tolong tulis dalam chat. Dalam balon selalu kita isi apa? Udara. Ya betul. Okay. So isikan kedua-dua balon dalam apa dia? Dalam bentuk yang sama ataupun udara yang sama, maksudnya kandungan udara yang sama, katakanlah kebesaran dia sama untuk kedua balon tersebut. Kita ikatkan dekat bahagian kayu. Okey. Baik. So bila kita dah masuk udara, satu benda dia dah memenuhi untuk kriteria untuk jirim, iaitu memenuhi ruang. Di mana udara tersebut bila masuk, dia memenuhi ruang kat bahagian dalam balon. Okey, satu kriteria dah dapat lah untuk bahagian balon.
Sekarang ni nak tahu sama ada balon tersebut ada mass ataupun tidak. Okey. Caranya adalah macam mana kita akan cucuk satu balon. Cucuk satu balon. Bila satu balon pecah, apa jadi kepada balon yang satu lagi ni? Tolong tulis dalam chat. Kalau satu balon belah kanan cikgu, katakanlah belah kiri cikgu ni pecah. Yang belah kanan akan ia berat sebelah, jatuh, ya betul. Dia akan jatuh ke bawah. Itu menandakan apa tu? Kalau satu jatuh, satu ni tak ada. Menandakan apa? Ada mass. Ya betul. Maksudnya mass dekat bahagian yang tak pecah tadi tu lebih besar lagi daripada yang dah pecah. So kesimpulannya adalah udara dia mempunyai mass. Bukan berat, mass. Tolong bezakan di antara jisim dengan berat. Dia mempunyai jisim. So dah proof lah, udara mempunyai dua benda. Satu jisim, satu lagi adalah memenuhi ruang. So udara adalah matter. Okay. Air is a matter. Okay, baik. Okay, setakat yang kita belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan matter dan juga bahan-bahan yang classify sebagai matter dan juga non-matter. Faham atau tak? Tulis dalam chat. Tolong tulis dalam chat. Okay. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada physical properties of matter. So untuk matter ni, untuk jirim, kita nak kenal pasti ciri-ciri untuk jirim tersebut. Untuk ciri tersebut kita boleh bahagikan kepada dua. Satu fizikal, satu lagi adalah chemical. Okey. Ciri kimia dan juga ciri untuk fizikal. Okey. Selagi kalau kita tengok kalau untuk fizikal, contohnya fizikal kamu macam mana? Kalau fizikal kamu je dia ada hidung dia mancung ke tak? Okey. Dia punya pipi dia tu tembam ke tak? Fizikal luaran yang kita boleh nampak. Okey. Itu kebanyakannya kalau untuk fizikal kita akan nampak macam tu lah, fizikal. Apa benda yang kita boleh nampak. Kalau proses kimia benda yang kita tak nampak. Tapi dia ada proses. Okey. Tak apa, kita belajar sesuatu ni. Okay, so kita tengok physical properties dulu. Untuk sesuatu jirim, nak trace sama ada dia mempunyai physical properties ataupun chemical properties. Okay, first sekali kamu kena tahu apa maksud tentang physical properties. What is mean by physical properties? Ciri physical. Physical properties are the properties that can be identified by using our five sense or measuring tools. Okay, so deria 5 dia boleh di-identifykan melalui deria 5. Rasa, sentuhan, apa lagi? Sentuhan, bau, okey, pendengaran, okey. Okay, deria yang 5, kita boleh trace untuk physical properties ini ataupun ciri fizikal melalui deria 5 ataupun measuring tools. Contohnya kita ada termometer. Termometer tu measuring tools lah. So termometer kita selalunya nak check untuk suhu sesuatu benda. Kita check, okey, kita dapat bacaan untuk suhu tersebut. So bacaan untuk suhu kita boleh masukkan ke dalam physical properties, ciri fizikal. Di mana cara kita nak dapatkan tahu ciri tersebut adalah melalui measuring tools. So automatik dia masuk dalam group physical properties. Okey, sekarang ni ada gambar kayak ni. Okay, gambar kayak. Tolong share pada cikgu physical properties ni apa yang kita boleh share kat bahagian sini untuk kayak. Apa benda yang kita boleh tengok untuk berkaitan kayak ni, ciri-ciri fizikal? Warna. Warna kuning. Warna kuning, tak tepat sangat kalau warna. Ciri fizikal dia. Kalau yang berkaitan dengan sains lah, sains. Arm movement. Kayak, jangan sentuh orang yang di atas kayak tersebut. Berkaitan dengan kayak. Kayak air. Apa benda kita boleh sentuh? Kamu pernah buat eksperimen dah sebelum ni. Kayak air. Apa yang kita boleh sentuh? Kinetik. Benda yang kita boleh nampak.
dan benda yang kita boleh measure menggunakan measuring tools. Kayak dan juga air. Air. Contohnya kamu buat eksperimen sebelum ni, apa dia ni? Telur, air. Eksperimen apa tu? Boleh dan check. Meter. Floating. Okay, floating. Maksudnya eksperimen untuk density lah. Ketumpatan. So di antara kayak dan juga air, mana yang lebih tumpat? Tuan boleh dan check. Kayak dengan air mana lebih tumpat? Air lebih tumpat. So kayak kurang tumpat. Mana kamu tahu kayak kurang tumpat? Ada formula dia. Apa formula dia? Formula density. Ingat lagi tak? Tuan boleh dan check formula density apa dia? Sebab tu kayak boleh terapung. Okay. Formula density apa dia? Dah belajar lah. Tak ingat tulis, kalau tak tahu, tak ingat tulis, tak ingat. Kalau ingat tuan tulis jawapannya apa? Tak ingat. Habis. Semua benda habis. Lupa. Okay. Density formulanya adalah mass over volume. Mass boleh measure tak? Mass boleh measure. Okay. Mass kita guna perimbang lah. So measuring tool kita guna. Volume kita boleh measure tak? Boleh. Kita ukur lah. Ukur dia punya ni. Volume adalah panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Ukur. Dapat untuk volume. So mass over volume akan dapat density. Density tersebut adalah physical properties yang kita boleh kira untuk berkaitan dengan kayak. So kita tengok. Okay. So apa benda physical properties adalah benda yang kita boleh rasa dengan 5 deria ataupun benda yang kita boleh measure menggunakan measuring tools. Okay, benda yang kita boleh guna measure menggunakan measuring tools. Okay. So ini adalah contoh-contoh untuk physical properties. Okay, boiling point. Nak check boiling point ni, tolong classifykan dekat cikgu sekarang ni. Kalau untuk apa dia ni, physical properties, dua benda. Satu melalui deria yang kita boleh trace melalui deria, dan juga satu lagi melalui measuring tools. Sekarang ni tolong bagi jawapan kepada cikgu. Untuk boiling point ni melalui yang mana satu antara dua, deria ataupun measuring tool? Boleh tuan check. Measuring tool. Okay, good. Tuan, measuring tool. Baik, seterusnya sugar ni dissolve, larut. Measuring tools ke deria? Okey, melalui deria, ya betul. Okey, melalui deria. Okey, benda kita nampak deria mata kita nampak bila kita kacau tengok dia dah larut kat dalam tu, dah tak nampak dah. Okey. Apa yang kita nampak? Okey, melalui deria mata contohnya. Okey, baik, seterusnya. Ni, handle ni. Deria ataupun measuring tu. Okey, good, deria. Kita pegang, kita tahu bahawa dia adalah heat insulator. Sama juga macam pen ni, kalau kita panaskan, okey, rasa panas, pegang, dia touch sentuhan. Sentuh saja panas. Okey. So kita dapat tahu yang berkaitan dengan pen tersebut diperbuat daripada apa, itu adalah berkaitan dengan physical properties untuk heating. Dan satu lagi melting point. Melting point kita boleh check menggunakan apa? Measuring tool ataupun deria. Kalau melting, melting point untuk ais berapa? Deria boleh check juga. Satu lagi kalau melting point, dia dua deria dan juga measuring tool. Macam mana tahu measuring tool menggunakan apa? Kalau melting point, tool apa kita guna? Thermometer. Okay, good. Okay. Menggunakan thermometer juga boleh check untuk melting point. Deria pun boleh jugalah. Kalau tengok dia cair tu, kamu tahulah bahawa dia dah cair melting. Okay, clear. So ini semua adalah ciri fizikal yang boleh trace melalui dua benda. Deria, sense, five sense, dan juga satu lagi adalah measuring tools. Measuring tools tu thermometer, ruler, okey, baik, seterusnya chemical properties. Beza chemical properties dan physical properties. Baik. Apakah dia dimaksudkan dengan ciri kimia untuk jirim?
Okay, kita ada 10 minit lagi. Sekejap lagi kalau dah habis ni kamu masuk balik. Chemical properties are the properties of the substance that become evident when it change to a new substance. Okay. Ciri kimia adalah ciri untuk sesuatu bahan tersebut menjadi sesuatu bukti apabila dia bertukar kepada substance yang lain. Maksudnya bila satu benda dia tukar kepada substance yang lain, so dia mesti melalui satu proses. So proses tersebut proses kimia. Sebab itulah kita panggil sebagai chemical properties. Contohnya nombor bawah ni. Ini rusting. Rusting ni disebabkan oleh udara dan juga air, besi terdedah dengan bahagian air dan juga udara. So, lama kelamaan besi tersebut dia akan berkarat, rusting. Okay. So bila besi tersebut rusting, maksudnya dia mesti melalui proses. Proses apa? Proses kimia. Sebab itulah dia tergolong di dalam chemical properties. Okay, benda yang berkarat, benda tersebut berkarat sebabkan proses kimia. Tindak balas dari segi apa? Metal tersebut dan juga udara dan juga air. Tindak balas di antara ketiga-tiga tersebut dia akan menyebabkan besi tersebut berkarat. Okay. Baik, petrol. Petrol juga adalah satu berkaitan dengan chemical properties. Sebab petrol ni bila dia bertindak balas saja dia akan menyebabkan boleh terhasilnya combustion, pembakaran. So dia boleh menghasilkan proses combustion. Okay. So dia tergolong dalam bahagian chemical properties. Okay. Di mana dia boleh menukarkan ada satu evidence api tersebut adalah sebagai satu proses combustion. So dia tergolong dalam chemical properties. Okay. So kena ingatlah kalau physical dua benda melalui deria dan juga melalui measuring tool. Tapi kalau untuk chemical ditukar kepada satu bahan yang lain, cara dia tukar tersebut dia melalui satu proses. Dan proses tersebut proses kimia. Okey, nak lagi faham kita tengok dalam gambar-gambar ni. Okey, soalan cikgu, water boil 100 degree Celsius. Physical ke chemical? Tolong tulis dalam chat. Yang gambar water boil ni, physical ke chemical? Ingat balik, water boil ni dia boleh check melalui measuring tool ke tak? Dia boleh check melalui deria ke tak? Kalau tak boleh check antara dua tersebut, maksudnya dia adalah chemical. So water boil, chemical ke physical? Ayah, baru tunjuk contoh je tadi. Dia adalah fizikal. Sebab apa fizikal? Kau tulis dalam chat sebab apa fizikal? Cikgu dah beritahu tadi. Sebab apa fizikal? Sebab apa water boil ni adalah fizikal? Ukur boiling point. Ukur menggunakan apa? Ukur guna apa? Thermometer. Okay. Okay. So water boil ini yang di 100 degree Celsius berkaitan dengan boiling point, dia adalah physical properties. Okay, physical properties. Okay, baik, seterusnya. Ni, ice cream. Melting point, melting. Dari kita sentuh tentang melting. Physical ke chemical? Kita check. Ice cream, kau nampak dia melt. Physical ke? Seorang mau jawab, Aida. Yasmin, yang lain? Jawapannya physical ke chemical? Okey, ramai jawab physical. Okay, good, betul? Physical. Baik, seterusnya. Paper burn when it is lit. Maksudnya bila ni apa dia ni? Kita letakkan maksudnya berlaku proses pembakaran lah. So, paper tersebut terbakar. Proses pembakaran berlaku. Daripada paper yang biasa, dia terbakar. So dia bertukar menjadi substance yang baru melalui satu proses. Physical ke chemical? Tuan tulis dalam chat. Okey. Faham pun. Okey. So paper burn ini adalah chemical, kimia. Ni. Yang cikgu sebut. Yang spoon ni. Apa dah? Physical ke chemical? Iron spoon ni. Okey, good.
Ion spoon ni adalah physical. Physical lah, bukan chemical. Physical. Kamu boleh pegang, kamu boleh rasa lah. Okay, dia panas ataupun tidak. Okay. Tak pun kamu boleh ambil dia punya temperature. Okay. Ion key ni. Dia jadi rusting. Physical ke chemical? Okay. Okay, chemical. Okay. Sebab dia melalui proses proses apa dia ni? Proses karat, menjadi karat oxidation. Okay. Baik, seterusnya. Medicine tablet dissolve in water. Dia dissolve. So dissolve. Chemical ke physical? Okay, physical. Okay, good. Bukan chemical, physical. Kalau dissolve tu, kamu kaca-kaca, kamu nampak berkaitan dengan benda tu. Okay? So dia tak ada proses kimia pun. Dia hanya dissolve saja, larut saja ke dalam air. Itu saja. Tak ada proses kimia. Okay? Proses kimia dia adalah interaction di antara satu benda dan juga satu benda. Contohnya, macam petrol tadi tu. Petrol, dia react dengan benda yang lain, dia reactkan dengan benda yang bahan yang mudah terbakar. Okay? So, dia akan menyebabkan combustion berlaku. Okay? Contohnya metal, dia react dengan oksigen ataupun water. Okay? The react tersebut dia akan menjadi rusting. Dia mesti ada reaction di antara bahan-bahan lain. So, itu adalah chemical. Yang tak ada reaction, itu adalah physical. How can we classify material by their different characteristics? Okay. So, melalui yang ni, density, melting point, boiling point, solubility. Density adalah ketumpatan. Melting point, takat lebu. Boiling point, takat bibit. Solubility, keterlarutan. Okay, larut. Jadi kita akan sentuh sesuatu. So, seawater is salty because of the salt content in it. What are the difference between the properties of salt and seawater? Apakah yang beza di antara air garam dan juga air laut? Salt dan juga seawater. Di antara garam dan juga air laut tersebut, seawater. Salt and seawater have a different boiling point. Okay, garam dan juga air laut mempunyai boiling point yang berbeza. So, yang membezakan dia adalah boiling point. Water evaporate with a water vapor as its boiling point is lower than salt. Eventually, only the salt crystal are left behind. We can classify various types. Okay. So, yang dalam ayat ni, dia nak bezakan di antara garam dan juga air laut. Di mana dikatakan bahawa air laut dan juga garam dia mempunyai boiling point yang berbeza. Okey. Kalau air laut tersebut dia mempunyai boiling point yang kurang lagi daripada garam. So sebab itulah kalau air laut bila kamu jemur satu saja, dia boleh bertukar menjadi solid, daripada air menjadi solid. Proses evaporation. Apa beza proses evaporation dengan boiling? Tolong tulis dalam chat. Apa beza proses evaporation dan juga boiling? Kita pernah belajar kan? Boiling dan evaporation, apa beza di antara kedua-dua tu? Persamaan tu. Apa persamaan antara boiling dan evaporation? Boiling tu pendidihan. Evaporation tu penyejatan. Okey, persamaan dia menukarkan daripada apa kepada apa? Tulis dalam chat. Kita tak tahu. Tulis kalau tak tahu, tulis tak tahu. Cair kepada pepejal, astaghfirullahalazim. Mana ada evaporation tukar cair kepada pepejal? Cair kepada gas. Ya betul. Cair kepada gas. Okey. So penyejatan contohnya kamu sidai baju yang lembab-lembab. Petang-petang tiba-tiba tengok dah kering.